Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Berikut merupakan ahli kumpulan iaitu saya Siti Nurliza binti Jaafar, rakan saya Siti Fatimah binti Husin dan Cik Nur Amira binti Azmi. Bagi maksud hak dari sudut bahasa, benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Dari sudut istilah pula adalah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai baik yang berupa benda maupun yang berupa perbuatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 298, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Manakala bagi makna nafkah dari sudut bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diinfakkan seseorang kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya. Dari sudut istilah pula, kecukupan untuk mereka yang ditanggung dari aspek makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki membelanjakan atau memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Seperti yang kita ketahui, hukum memberikan nafkah kepada isteri adalah wajib dengan mengikut kemampuan suaminya. Berikut merupakan bentuk-bentuk nafkah, iaitu yang pertama nafkah zahir yang bermaksud suami wajib memberikan belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal isteri sesuai dengan kemampuannya. Manakala bagi nafkah batin adalah suami hendaklah mempergauli isteri itu dengan baik. Seperti yang diketahui, nafkah dari suami itu amat penting kepada isteri, terutamanya nafkah zahir kerana ianya melibatkan belanja, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Terdapat 3 keadaan di mana isteri itu berhak untuk mendapatkan nafkah zahir, iaitu tempat tinggal, daripada suaminya. Iaitu yang pertama, apabila isteri telah menyerahkan dirinya bagi kemanfaatan suami sama ada dalam bentuk bernikmat-nikmat, mengandungkan zuriat suami, menyusukan dan mendidik zuriat suami, menjaga diri, rumah dan harta suami ketika ketiadaannya. Keadaan yang kedua adalah apabila isteri itu masih dalam ketaatan terhadap suami ataupun tidak nusyus, walau bagaimanapun tidak termasuk dalam nusyus dengan meninggalkan rumah suami disebabkan kemudaratan suami ke atas isteri atau layanan buruk suami terhadapnya, tidak jatuh nafkah daripada isteri itu. Keadaan yang ketiga adalah apabila isteri itu tidak menggugurkan hak nafkah tempat tinggalnya dalam akad syarat perkahwinan. Sekiranya terdapat syarat tiada nafkah dalam akad perkahwinan, maka isteri tidak berhak menuntutnya selepas berkahwin. Pengabaian nafkah zahir kepada isteri telah menimbulkan isu-isu penceraian. Ini dapat dilihat kes cerai yang berpunca daripada pengabaian nafkah, terutamanya di negara Malaysia. Ini dapat dibuktikan apabila berlaku peningkatan peratusan penceraian pada tahun 2020, iaitu sebanyak 18% suami yang gagal dalam memberikan nafkah kepada isteri sehingga menyebabkan berlaku penceraian. Begitu juga dengan akhbar yang kedua, di mana sikap suami yang kedekut untuk memberikan nafkah menyebabkan berlakunya penceraian. Ini kerana suami hanya membeli beras 3 beg dengan minyak masak 1 kilogram dan tidak pernah memberikan duit nafkah, belanja dapur dan bil-bil. Hal ini menjadi bukti bahawa isu pengabaian nafkah zahir ini sering berlaku kepada isteri. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Faktor yang pertama adalah suami tidak bekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir suami yang malas bekerja
kerana bergantung harap dengan isteri yang mempunyai pekerjaan dan mampu untuk menampung perbelanjaan keluarga. Hal ini sehingga menyebabkan mereka sanggup menjadi suri rumah yang menguruskan anak-anak dan hal-hal berkaitan rumah tangga, berbanding pergi bekerja untuk mencari nafkah. Walau bagaimanapun, tidak menjadi masalah sekiranya isteri meredoinya dan dia terlepas daripada melaksanakan tanggungjawab tersebut. Namun sebaliknya, jika suami enggan memberikan nafkah dan isteri tidak meredoinya, maka nafkah tersebut akan menjadi hutang bagi pihak isteri serta suami akan dikira berdosa sekiranya mengabaikan tanggungjawab tersebut. Seperti sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Di samping itu, terdapat juga suami yang tidak mendapat pekerjaan, terutamanya golongan fresh graduate dan golongan pasangan yang berkahwin awal. Hal ini menyebabkan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri kerana tidak mempunyai pendapatan. Malahan, ada juga suami yang diberhentikan kerja. Hal ini dapat dilihat pada akhir-akhir ini apabila negara dilanda wabak COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak tersebut, sehingga menyebabkan banyak aktiviti ekonomi yang tidak berjalan lancar dan ramai pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja. Hal inilah yang menyebabkan ramai suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Seterusnya, faktor suami tidak memberikan nafkah juga adalah pendapatan isteri yang lebih tinggi daripada suami. Hal ini dapat dilihat bahawa lebih ramai wanita atau isteri yang mempunyai kerjaya yang lebih stabil berbanding suami pada masa kini. Sebagai contoh, ramai wanita yang bekerja dalam bidang-bidang profesional yang mempunyai gaji yang tinggi seperti doktor, jurutera, pensyarat dan sebagainya. Hal ini menyebabkan ramai suami yang beranggapan bahawa tidak perlu untuk memberikan nafkah kepada isteri kerana isteri itu sendiri mampu untuk menanggung dan memenuhi keperluan diri sendiri tanpa bergantung kepada suami. Namun demikian, hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana nafkah merupakan tanggungjawab yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Faktor yang terakhir adalah suami tidak adil dalam berpoligami. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir suami yang berpoligami lebih cenderung bersikap tidak adil kepada semua isteri-isterinya. Ini dapat dilihat dalam situasi suami yang melebih-lebihkan isteri baharunya berbanding isteri lama, terutama dari segi kewangan. Dalam erti kata lain, suami memenuhi semua keperluan dan kehendak isteri baharu berbanding isteri lama. Tambahan pula, terdapat juga sebahagian golongan suami yang berpoligami tidak mampu untuk memberikan nafkah kerana gaji yang tidak mencukupi untuk dibahagikan secara adil kepada isteri-isterinya. Oleh sebab itu, lelaki yang hendak berpoligami hendaklah memastikan bahawa dirinya mampu untuk memberikan nafkah dan berlaku adil kepada isteri-isterinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Talaq ayat 7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Seterusnya, kesan pengabaian nafkah terhadap rumah tangga pula adalah menyebabkan berlakunya konflik rumah tangga sehingga boleh membawa kepada perceraian. Hal ini dikatakan demikian kerana pengabaian nafkah ini boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara pasangan suami isteri sehingga boleh membawa kepada pertengkaran antara satu sama lain. Hal ini juga boleh menyebabkan trauma kepada isteri sehingga membawa kepada masalah emosi dan kemurungan. Ini dapat dilihat dalam situasi isteri yang tidak bekerja, iaitu suri rumah yang bergantung kepada suami untuk menguruskan keperluan keluarga akan lebih cenderung untuk mengalami masalah ini disebabkan oleh tidak mendapat nafkah dan kehidupan yang selesa. Hal ini juga akan menyebabkan berlakunya perceraian. Ini dikatakan demikian kerana konflik yang berlaku dalam rumah tangga akibat pengabaian nafkah oleh suami ini akan menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi tidak teratur sehingga boleh membawa kepada perceraian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Namira binti Azmi dan saya akan meneruskan intisari video ini. Jadi, apakah kesan yang akan berlaku kepada suami yang mengabaikan tanggungjawab nafkah? Menurut pandangan Islam, suami yang mengabaikan tanggungjawab nafkah terhadap isterinya dikategorikan sebagai suami yang nusyuz. Nusyuz ini berlaku apabila suami tidak memberikan hak dan tanggungjawab kepada isterinya dari segi zahir dan batin, seperti tidak memberi nafkah serta melakukan kezaliman terhadap isterinya. Jadi, apakah yang boleh dilakukan oleh seorang suami untuk mengelakkan dirinya daripada bergelar suami yang nusyuz? Suami wajiblah memberi nafkah kepada isterinya mengikut kemampuan dirinya, walau apa juga keadaan sekalipun, kerana itu sudah pun menjadi tanggungjawab suami. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mempunyai kemampuan memberikan nafkah menurut kemampuannya. Maka tidak timbullah isu isteri tersebut bekerja atau tidak, mempunyai pendapatan lebih daripada suami ataupun setaraf dengan suaminya, nafkah tetap wajib diberikan kepada isteri. Hal ini kerana nafkah ini seumpama mahar, perkahwinan yang wajib ditanggung suami dan akan dipersoalkan di akhirat kelak jika tanggungjawab ini sengaja diabaikan. Terdapat 3 langkah penting yang boleh dibuat oleh isteri apabila terlibat dalam isu pengabaian nafkah oleh suami. Yang pertama, isteri bolehlah menasihati suami secara hikmah untuk mengambil teladan daripada Rasulullah SAW seperti mana sabda baginda yang bermaksud, sebaik-baik daripada kalian kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah yang terbaik terhadap isteriku. Isteri juga boleh mengingati suami akan balasan Allah terhadap perbuatan zalimnya dengan harapan suami tersebut sedar dan berubah kembali menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan terhadapnya. Namun, jika suami masih tidak berubah, maka isteri boleh meminta hakim untuk mengenakan tindakan yang sesuai terhadap suaminya. Di sini, isteri boleh menggunakan kuasa hakim untuk mengembalikan haknya kerana isteri tadi tidak mampu mengembalikan haknya bersendirian. Dan jika kedua-dua cara tadi masih tidak berjaya untuk mengubah suami tersebut, maka wakil bagi kedua-dua belah pihak hendaklah dihantar untuk diadakan perbincangan berkenaan hala tuju rumah tangga pasangan tersebut, sama ada mendamaikan keduanya atau memisahkan mereka berdua. Menurut sumber Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, terdapat undang-undang yang menitikberatkan nafkah isteri iaitu pada Seksyen 59 dan Seksyen 65. Pada Seksyen 59, Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Dan pada Seksyen 65, seorang isteri yang telah bercerai berhak menerima nafkah daripada suaminya selagi mana masih dalam tempoh iddah dan selagi mana isteri tersebut tidak nusyuz. Dan nafkah tersebut akan berhenti apabila isteri tadi berkahwin semula. Kesimpulannya, pengabaian tanggungjawab nafkah sememangnya memberikan impak buruk kepada institusi kekeluargaan. Hal ini dapat dibuktikan apabila kegagalan suami memberikan nafkah kepada isteri menjadi salah satu punca kes perceraian di Malaysia. Seterusnya, isteri mestilah mengambil tindakan yang bijak dan betul apabila berdepan dengan suami yang tidak memberi nafkah dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah digariskan dalam Islam. Dan kita semua juga perlulah maklum bahawa nafkah yang diberikan oleh suami wajib dibalas ketaatan oleh isteri. Namun, apabila perkara asas ini gagal dilaksanakan, maka pincanglah rumah tangga itu tadi. Akhirnya, baik suami ataupun isteri perlulah mendalami ilmu agama dan memahami ilmu perkahwinan dengan baik supaya mereka jelas akan tanggungjawab dan hak masing-masing.